Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keberkesanan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah memerlukan pelibatan pelajar dalam memastikan komunikasi dua hala berlaku bagi membolehkan objektif PDP pada hari tersebut dapat dicapai. Aspek motivasi dalam pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan pelajar juga haruslah ditekankan. Hal ini adalah mudah dilaksanakan dengan syarat pensyarah menguasai kaedah mengajar dalam talian, capaian internet memuaskan dan pelajar bersedia untuk mengikuti PDP secara dalam talian. Pada awalnya, Puan Siti Aisyah binti Tahir dan para pelajar hanya berhubung melalui Teams meeting iaitu melalui panggilan video. Dari pengamatan dan pemerhatian, terdapat 3 orang pelajar yang hanya diam, tidak aktif, malah lambat untuk memahami apa yang cuba disampaikan dalam sesi PDPR. Beliau sendiri juga kadang-kala berasa tertekan apabila pelajar lambat memberikan respon dan kerap terkeluar daripada sesi perbincangan. Temu bual awal telah dijalankan oleh Puan Aisyah terhadap 3 orang pelajar terbabit untuk mendapatkan lebih kepastian tentang masalah awal yang mereka hadapi. Daripada makluman awal ini, didapati kekangan talian internet yang tidak begitu memuaskan antara faktor kepada maklum balas pelajar terbabit di dalam kelas. Talian yang tidak begitu memuaskan ini juga mengakibatkan apa yang pensyarah ingin terangkan tidak selari dengan apa yang dipamerkan pada skrin dan kadang-kala juga suara pensyarah tenggelam timbul didengari oleh pelajar terbabit. Situasi ini menyebabkan maklumat yang disampaikan terputus dan juga membuatkan emosi pelajar terganggu. Korea dan rakan-rakan telah mengkaji pelbagai jenis panggilan video yang boleh menyokong pembelajaran dalam talian pada tahun 2020 dan mereka mendapati Microsoft Teams pada ketika itu mempunyai lebih 50% ciri yang sesuai dengan persekitaran pembelajaran dalam talian berbentuk persidangan video atau komunikasi video. Microsoft Teams adalah platform yang menjadi pilihan kami untuk menjalankan pembelajaran atas talian kerana kepelbagaian fungsi yang ditawarkan. Fungsi yang biasa digunakan oleh kami adalah penggunaan komunikasi video. Walau bagaimanapun, disebabkan oleh keterbatasan capaian internet tersebut, kami juga memikirkan fungsi lain yang boleh menggantikan komunikasi video. Salah satu fungsi yang seakan menyerupai komunikasi video adalah fungsi post, hanya berbeza dari tetapan kamera. Bermaksud, ketika sesi PDPR dijalankan, pensyarah dan pelajar tidak dapat melihat muka, tetapi keberadaan masih dapat dirasai bersama. Justeru, penyelidik memilih untuk menggunakan fungsi post dan bukannya meeting di Microsoft Teams sebagai medium perbincangan. Berikut merupakan objektif umum dan objektif khusus bagi kajian ini. Objektif umum kajian ini ialah untuk melihat kesesuaian penggunaan fungsi post pada Microsoft Teams dalam melancarkan proses PDPR. Manakala objektif khusus bagi kajian ini ialah hasil daripada perbincangan yang telah kami jalankan, kami bersetuju untuk menggunakan medium post bagi menggantikan Teams meeting. Intervensi ini dinamakan Post-it. Kaedah ini dipilih kerana ianya adalah aplikasi percuma, mempunyai fungsi rakaman suara di mana bagi kami ianya adalah satu kriteria penting apabila pendidik menghuraikan sukatan pembelajaran kepada pelajar. Selain itu, pelajar juga boleh melampirkan fail, gambar atau apa-apa media yang akan kekal tersimpan dalam satu medium yang sama. Terdapat juga butang emoticon yang membolehkan penyelidik memberi respon yang lebih menarik terhadap setiap maklum balas pelajar. Selain daripada itu, ianya juga nampak lebih tersusun kerana mempunyai rekod tarikh dan masa perbincangan. Dengan menggunakan kaedah ini juga, pelajar boleh melihat semula perbincangan dengan mudah. Pelajar hanya perlu masuk kepada fungsi post, segalanya telah terpapar berbanding jika penyelidik menggunakan fungsi meeting di mana pelajar perlu membuka rakaman dengan memuat turun terlebih dahulu di mana ianya memakan masa memandangkan data internet pelajar yang sedia lemah. Soal selidik yang dijalankan menggabungkan soal selidik jenis tertutup iaitu dichotomous dan soal selidik bentuk terbuka.
Temu bual jenis berstruktur juga dilakukan kepada para pelajar yang terlibat bagi mendapatkan maklumat lanjut tentang penggunaan fungsi POS pada Microsoft Teams. Pandangan pelajar dan justifikasi ketika menggunakan fungsi POS ini adalah dua aspek dalam soalan temu bual ini. Berdasarkan soal selidik, penggunaan fungsi meeting pada Microsoft Teams yang dijalankan menggunakan Microsoft Forms terdapat dikategorikan kepada beberapa tema. Pertama, gangguan talian merupakan cabaran dalam melaksanakan PDPR. Kedua, capaian internet yang kurang stabil menyebabkan mood pembelajaran terganggu. Berdasarkan soal selidik penggunaan fungsi POS pada Microsoft Teams yang dijalankan menggunakan Microsoft Forms dapat dikategorikan kepada beberapa tema. Pertama, fungsi POS pada Microsoft Teams tidak memerlukan penggunaan data yang tinggi. Kedua, pelajar boleh mengikuti sesi PDPR dengan baik. Selain daripada soal selidik, penyelidik juga mendapatkan pandangan dan justifikasi pelajar terhadap penggunaan fungsi POS melalui temu bual. Melalui temu bual ini, data dapat dikategorikan kepada beberapa tema. Pertama, perbincangan dapat dilihat semula pada bila-bila masa dan di mana sahaja pelajar berada. Kedua, sangat membantu dalam persediaan menghadapi peperiksaan terutamanya semasa minggu ulang kaji. Ketiga, fungsi POS tidak memerlukan data internet yang tinggi. Sangat sesuai untuk pelajar yang tidak mampu untuk membeli data internet atau bagi pelajar yang berada di kawasan yang tidak mempunyai liputan internet yang baik. Keempat, dapat berinteraksi dengan lancar bersama pensyarah. Daripada data yang diperolehi melalui soal selidik dan temu bual, fungsi POS atau POS-it ini menunjukkan ianya sesuai digunakan dalam melancarkan proses PDPR. Tambahan pula, pelajar 2 menunjukkan peningkatan 3 grade, pelajar 3 menunjukkan peningkatan 1 grade, manakala pelajar 1 mengekalkan grade semasa PSPM 1, sesi 2021. Penggunaan POS-it ini membolehkan pelajar melihat perbincangan semula pada bila-bila masa. Mudah digunakan untuk mengulang kaji pelajaran. Pelajar tidak memerlukan data yang tinggi serta pelajar dapat berinteraksi dengan lancar bersama pensyarah. Dengan menggunakan POS-it, ini juga bahan perbincangan dikumpulkan dengan lebih teratur jika dibandingkan dengan menggunakan WhatsApp dan Telegram kerana semua topik disusun dengan mengikut post tertentu. Dengan penggunaan POS-it ini, pelajar yang mempunyai capaian internet yang rendah tidak perlu lagi risau dan khawatir untuk mengikuti sesi PDPR dengan selesa. Ianya percuma, tidak memerlukan data yang tinggi, segala perbincangan berbentuk tulisan boleh diterjemah kepada pelbagai bahasa menjadikan ianya satu pembelajaran serampang dua mata. Setelah melakukan beberapa sesi, dapatan intervensi ini saya persembahkan kepada rakan penyelidik yang lain. Kami mendapati wujud ruang untuk penambahbaikan. Antaranya ialah menetapkan peraturan atau tata cara berkomunikasi ketika menggunakan fungsi POS ini supaya sesi perbincangan berjalan dengan lancar. Sebagai contoh, respon perlu dilakukan pada POS yang sama pada hari perbincangan yang sama. Pelajar juga perlulah memaklumkan sekiranya memerlukan rehat sebentar supaya pensyarah tidak ternanti-nanti untuk pelajar memberikan respon. Hasil perbincangan ini juga, kami menyarankan POS-it ini ditambah baik dengan mengintegrasikan penggunaan fungsi kelas notebook pada Microsoft Teams untuk menyemak hasil kerja pelajar.